Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun untuk berjumpa kepada Firaun untuk dakwah dia, mengajak dia kepada mengabdikan diri kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kerana apa? Kerana dia telah melampaui batas sehingga sampai satu tahap dia telah menyatakan bahawa diri dia adalah Tuhan. Dan tariqah dakwah, jalan cara dakwah dia, Allah Ta'ala perintahkan supaya sampaikan dakwah itu dengan perkataan yang lembut. Jadi bila kita menyampaikan di depan orang dengan lembut tadi, mudah-mudahan dengan dakwah yang kita sampaikan, maka dia akan mengambil peringatan ataupun menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Allah Taala perintahkan, maka kedua-duanya berkata, Rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Wahai Tuhan kami, sungguhnya kami takut bahawa dia akan segera menyeksa kami, segera menyeksa terhadap kami, atau bahawa dia akan lebih zalim dan melampaui batas. Jadi kedua-duanya bimbang oleh kerana nak dakwah ni kepada orang yang mempunyai kuasa, mempunyai kerajaan. Jadi bimbang takut kalau pergi dakwah tak sempat pun sampaikan satu perkataan ayat pun. Tak sempat nak buka mulut, dia terus seksa terus. Jadi kedua-duanya merasa bimbang bahawa mereka akan seksa terus tanpa sempat untuk mendengar apa-apa dakwah daripada mereka berdua. Ataupun dia akan lebih melampaui batas, mana melakukan kezaliman sampai tahap kepada dia akan membunuh Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah Ta'ala berfirman, Qala la takhafa innani ma'akuma asma wa ara. Allah berfirman, jangan kamu berdua takut. Sesungguhnya aku beserta kamu berdua. Aku mendengar perkataan kamu dan aku melihat tindakan kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala beserta dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka Allah kata, jangan takut. Aku yang sentiasa akan bersama dengan kamu. Aku mendengar perkataan kamu dan aku tahu segala tindakan-tindakan yang kamu lakukan. Fa'tiyahu. Maka kamu berdua datangilah dia. Pergilah kepada Fir'aun. Faqula inna rasul rabbik. Maka kedua pun mereka pergilah kepada Fir'aun. Lalu mereka berdua berkata, sesungguhnya kami dua ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kami adalah utusan Tuhan kamu. Jadi kedua-duanya telah memperkenalkan diri mereka. Dulu Nabi Musa AS hanyalah sebagai seorang anak angkat. Tapi kali ini mereka datang bukan sebagai anak angkat, tapi mereka datang sebagai seorang Rasul. Jadi mereka mengenalkan diri mereka berdua kepada Fir'aun terlebih dahulu. Kemudian selepas daripada dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, kemudian Nabi Musa AS telah mendakwa Fir'aun. Dakwah dia, mengajak dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'arsil ma'ana bani Israel. Maka lepaskanlah, biarkanlah pergi ke Syam bersama kami keturunan Israel. Wala tu'adzibhum, dan jangan kamu menyiksa mereka. Jadi selepas daripada tabligh menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, ini berdasarkan pada ayat yang lain. Setelah sampaikan dakwah, maka kedua-duanya buat permintaan, iaitu lepaskanlah Bani Israel bersama dengan kami ini. Lepaskan dia, jangan kamu seksa mereka. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana keturunan Nabi Musa AS daripada keturunan Bani Israel ni, mereka telah dijadikan hamba, mereka telah dijadikan hamba abdi. Mereka telah diperintahkan untuk mengangkat benda-benda yang berat, kerja-kerja yang keras, membuat binaan. Jadi segala-galanya kerja-kerja yang diperintahkan oleh Firaun, sama ada ringan ataupun berat, sama ada daripada kalangan lelaki ataupun perempuan, yang semuanya menjadi hamba kepada Firaun. Jadi Firaun seksa mereka. Firaun seksa mereka. Mana mak bapak mereka yang telah tua menyaksikan bagaimana keadaan anak mereka diseksa dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Maka Nabi Musa AS minta kepada Firaun supaya lepaskan. Mana selepas daripada dakwah, satu lagi ialah kamu lepaskan Bani Israel itu, dan janganlah kamu seksa mereka. Qad ji'naka bi ayatin min rabbik. Sebenarnya kami datang kepadamu dengan mukjizat daripada Tuhan engkau. Jadi mereka berdua datang dengan mukjizat.
Dulu kalau dulu sebagai anak angkat, sekarang ni bukan sebagai anak angkat tapi sebagai Rasul Allah. Dan tentulah bila dia menyatakan Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah ada bukti. Tiba-tiba datang dari utusan Allah, duduk rumahku, duduk makan di rumahku, dibela di dalam rumahku, hari ni pula jadi utusan Allah. Sejak bila boleh jadi utusan Allah? Mana buktinya? Kan? Jadi kedua-duanya, Nabi Musa dan Nabi Harun kata, kami datang dengan membawa bukti mukjizat bahawa kami adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatan melimpah kepada siapa yang mengikuti pada petunjuk. Jadi salam Allah, keselamatan daripada Allah, kesejahteraan atas orang yang mengikut petunjuk iman dan takwa. Jadi orang yang ikut beriman dengan Nabi Musa AS dan Nabi Harun, maka dia akan dalam keadaan bahagia. Jadi ini sebagai ayat targhib, makna ayat galakkan, makna membangkitkan emosi kita untuk mengikut apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi. Siapa yang ikut, maka dia akan selamat, yang ikut petunjuk tersebut. Inna qad uhiya ilaina anna al-'azaba 'ala man kazzaba wa tawalla. Ini tarhib pula, iaitu memberi ancaman. Sesungguhnya kami benar-benar telah diwahyukan kepada kami bahawa sebenarnya azab itu atas siapa yang mendustakan kebenaran dan dia berpaling. Dia berpaling jadi sombong, mana enggan untuk menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa AS. Ini diwahyukan kepada kami seperti ini. Jadi ini sebagai tarhib, iaitu memberi berita menakutkan kepada penentang-penentang dakwah tadi. Mereka yang enggan ikut, mereka yang tak mau beriman, mereka yang menolak dan berpaling daripada iman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, bahawa di sana ada azab bagi mereka. Jadi dia dalam dakwah ni, dia kena ada targhib, dia kena ada tarhib. Mana kita bukan hanya beri targhib saja, berita gembira saja, jadi orang akan menjadi angan-angan. Angan-angan nak dapat syurga tapi amal tak buat. Tetapi di sini kena ada tarhib, mana berita menakutkan. Kalau kamu meninggalkan amal, kalau kamu tidak melakukan amal, kamu tak mentaati perintah Allah, natijahnya kamu akan masuk neraka Jahannam. Jadi tarhib tu dia kena ada untuk menggerunkan hati. Kenapa bila kita targhib saja, buat begini kamu dapat sekian, buat begini tak apa, kalau kamu ahli maksiat pun kamu taubat, kamu akan diampunkan oleh Allah, maka kita akan penuh dengan angan-angan. Angan-angan, tak apalah kalau gitu nanti dah tua aku bertobat. Sebab tu dia kedua-duanya mesti kena ada. Tarhib kena ada, targhib dia kena ada. Dia kena seimbang kedua-duanya. Bukan kita kata bila tarhib menakutkan, tarhib ni berita menakutkan. Bukan mana menakutkan orang itu ke satu kezaliman. Ada setengah orang mengatakan bahawa mendatangkan berita menakutkan itu adalah merupakan satu kezaliman, satu jenayah. Dalam Al-Quran sendiri menceritakan kepada kita tentang tarhib. Allah cerita tentang neraka tadi, supaya dengan kisah, dengan ayat-ayat tersebut akan menjadikan kita bertambah gerun dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala faman rabbukuma ya Musa. Maka setelah adanya targhib dan tarhib daripada Nabi Musa alaihi salam, maka Firaun dia tanya kepada Nabi Musa alaihi salam, maka siapakah Tuhan kamu berdua wahai Musa? Maka Nabi Musa menjawab, qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Musa menjawab, Tuhan kami adalah zat yang telah memberikan segala sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian dia memberi petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang mana yang menghidupkan, segala makhluknya, dan kemudian dialah yang memberi petunjuk untuk manusia hidup di atas muka bumi. Kita hari ini daripada kecil lagi sebenarnya sudah ada hidayat. Satu dia panggil hidayat fitrah. Dia hidayat fitrah. Macam mana satu orang kanak-kanak bila dia lapar dia akan menangis. Bila dia memerlukan sesuatu dia ada isyarat-isyarat. Inilah petunjuk-petunjuk daripada Allah yang kita panggil petunjuk, kita panggil hidayat fitriyah. Panggil hidayat fitrah ni. Iaitu dalam bentuk fitrah satu orang kanak-kanak. Daripada kecil lagi, daripada bayi, bila lapar dia takkan diam. Bila dia lapar dia menangis. Maka mak bapaknya tahu, kata dia lapar. Jadi di sana Allah Ta'ala bagi hidayat kepada manusia, petunjuk dalam kehidupan dia. Dia tahu beza di antara kotor dan bersih. Jadi sifat
kebersihan itu, setiap jiwa itu dia suka kepada yang bersih. Dia tengok tempat ni, bersih je tempat ni, Masya Allah. Hati dia seronok. Bila dia pergi tempat yang kotor, maka dia pun tak suka tempat yang kotor. Dia kata, jijik tempat ni. Itu fitrah manusia. Maknanya apabila manusia itu suka daripada tempat yang kotor, maknanya dia telah menyalahi fitrah kehidupan manusia itu. Jadi kita pun bila berkawan, kita dengan sendirinya, walaupun kita kaki bohong. Tapi bila kawan orang, kita nak orang bercakap betul. Bila orang bohong, kita marah, tapi kita sendiri pun bohong. Jadi memang fitrah manusia sebenarnya dia suka kepada perkara-perkara yang baik. Ini adalah merupakan suatu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik hidayat fitrah, baik hidayat agama ini, tapi hidayat agama ini dia perlu kepada usaha. Tiap orang dia kena usaha. Maka bila dia usaha ke atas hidayat, maka dia akan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dia usaha tadi dengan dia berfikir, banyak masa gunakan berfikir tentang ciptaan Allah. Ataupun dia datang mengaji, belajar, maka di sana dia usaha untuk mendapatkan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah yang telah memberikan tiap-tiap sesuatu bentuk kejadian, kemudian dia memberi petunjuk. Qala fama balul qurunil ula. Maka Firaun tanya, lalu bagaimana keadaan umat-umat yang terdahulu? Jadi bagaimana keadaan mereka umat yang dahulu ni? Apakah mereka juga terkait dengan kebinasaan dan kebahagiaan? Apakah kalau mereka itu tak ada agama, maka mereka akan binasa? Mana kalau mereka ikut Nabi yang diutuskan, apakah mereka akan bahagia? Mereka juga yang dulu ni, sebelum daripada aku ni, adakah mereka terkait dengan perkara kebahagiaan dan kebinasaan? Macamlah samalah juga bila kita membincangkan soal mereka yang belum lagi beriman sebelum daripada diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kan dengan mereka? Adakah mereka terkait dengan hukum Allah ini? Kebinasaan, kebahagiaan di dalam syurga, kebinasaan dalam neraka ni. Sedangkan pada waktu itu belum lagi diutus Rasul. Jadi maka Firaun tanyakan, bagaimana keadaan umat-umat yang terdahulu? Maka Nabi Musa AS jawab, qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Musa AS berkata, ilmu catatan tentang umat terdahulu ada di sisi Tuhanku dalam kitab Lauh Mahfuz. Maksudnya Nabi Musa AS tak sebutkan tentang mereka, tapi serahkan kepada Allah. Begitulah juga maknanya mereka yang belum daripada Nabi SAW diutuskan, mereka yang tak beriman, maka ini terserah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Samalah juga dengan orang yang tak sampai dakwah dia. Siapa orang yang tak sampai dakwah dia? Orang yang duduk di kawasan pendalaman, orang-orang Eropah yang duduk di kawasan kampung-kampung, yang tak pernah dengar pun tentang Islam, pun tak pernah dengar. Dan tak ada siapa pun yang pernah sampai kepada mereka. Mereka pun tak pernah keluar negara. Mereka tak pernah keluar daripada negara mereka. Dan mereka juga belum pernah lagi orang Islam sampai ke tempat dia. Sebab di sana ada orang Eropah yang mana mereka tak pernah dengar tentang Islam seumur hidup mereka. Setelah mereka berhijrah ataupun sebab mereka menuntut ilmu, mereka pergi ke Britain, baru mereka dengar kata tentang agama, baru mereka tahu tentang agama Islam itu. Jadi bagaimanakah keadaan mereka? Jadi keadaan mereka ni, kalau mereka mati, mereka tak pernah dengar tentang Islam, bahawa keadaan mereka Allah sahaja yang mengetahuinya. Ilmunya ada di sisi Allah, di Lauh Mahfuz sana. La yadhillu rabbi wa la yansa, dan tidak akan pernah luput Tuhan pencipta aku, dan dia tidak akan pernah luput. Allah tak pernah sesat, dan Allah tak pernah tersalah, dan Allah tidak pernah lupa. Tersalah pun tidak, tersalah menghukum orang, kan? Ataupun tersalah membebaskan orang. Bukan Allah masukkan satu orang surga sebab Allah tersalah. Seperti macam mana hakim bila buat keputusan. Kadang-kadang hakim tersalah membuat keputusan, orang ini sepatutnya penjarakan tetapi dilepaskan. Orang ini sepatutnya dilepaskan tetapi dipenjarakan. Allah tidak begitu. Allah tidak pernah tersalah di dalam hukuman dia, dan Allah tidak pernah lupa sedikit pun di dalam hukuman dia. Jadi Allah lebih mengetahui tentang keadaan mereka yang tak sampai dakwah mereka, yang belum pernah Nabi datang kepada mereka. Sebab zaman di antara Nabi Isa
Lepas kewafatan Nabi Isa, tidak diutuskan Rasul kepada kaum Arab ini sampai lahirnya Nabi SAW selama 600 tahun. Jadi bagaimanakah keadaan mereka? Maka tentang mereka itu, ilmunya Allah sahaja yang maha mengetahui. Siapa Allah? Allah alladhi ja'ala lakumul arda mahdan. Iaitu dia telah menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan. Allah jadikan bumi sebagai hamparan. Allah pasak tadi dengan gunung-gunung. Menjadikan bumi itu tetap. Kamu dapat berjalan, kamu dapat berehat di atasnya. Tidak seperti macam mana kalau kita pergi ke laut. Kita pergi ke laut, kita naik sampan, kita naik bot. Kita berhenti, kita akan bergoyang-goyang. Bukan saja masalah dia bergoyang, tetapi dia berombak. Dalam keadaan kita tidak selesa untuk tidur. Ataupun untuk kita hidup di dalam air tadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadi bumi ini sebagai tempat hamparan. Yang mana kita boleh berehat, kita boleh bekerja untuk mencari kehidupan kita. Wasalaka lakum fiha subulan. Dan dia telah menjadikan untuk kamu dalamnya beberapa jalan. Allah mudahkan kepada kita untuk pergi satu tempat ke satu tempat yang lain. Jalan-jalan yang ada semuanya atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah permudahkan untuk kita pergi ke satu tempat untuk mencari rezeki ataupun untuk kita berpindah kepada tempat yang lain. Fa anzala minas sama'i ma'an, dan dialah Allah yang telah menurunkan daripada langit akan air hujan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menurunkan air hujan. Kadang-kadang air hujan itu sedikit memberi manfaat kepada manusia. Kadang-kadang air hujan itu terlalu lebat. 2-3 hari tak berhenti-berhenti hujan, menyebabkan sana banjir, sini banjir. Jadi air hujan yang turun daripada langit adalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan air hujan ini fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta, maka kami keluarkan dengannya berpasang-pasangan daripada tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Jadi dengan berbagai warna dan berbagai rasa. Jadi ini dakwah Nabi Musa alaihi salam kepada Firaun. Sebenarnya kita dakwah kepada tentang kejadian Allah. Jadi bila Firaun tanya, qala fama rabbukuma ya Musa? Siapa Tuhan engkau wahai Musa? Maka Nabi Musa alaihi salam jawab, iaitu Tuhan itu dialah yang menciptakan segala sesuatu. Allah Ta'ala ciptakan kita. Dialah juga yang telah menjadikan bumi. Dialah yang telah mengadakan jalan-jalan. Dia jugalah yang menurunkan air hujan daripada langit. Ini dakwah Nabi Musa AS kepada Fir'aun. Jadi orang kafir ni sebenarnya bila kita dakwah dia. Tetapi oleh kerana dalam televisyen, saya rasa sampai ke hari ni belum ada lagi tafsir Quran di dalam televisyen. Kalau pun ada tafsir Quran pun sikit-sikit saja kalau ada. Ayat-ayat tertentu saja dibacakan. Ada rancangan tafsir Al-Quran? Tak ada. Sampai sekarang tak ada. Kalau ada sepatutnya diterangkan, dijelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran ini. Ceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang kafir dia dengar tentang kehebatan Allah menciptakan bumi, maka dihuraikan daripada segi sains tentang bumi ini. Maka dia akan terfikir di kepala otak dia, kenapa aku tak menggunakan otak aku untuk berfikir? Siapakah yang sebenarnya Tuhan yang telah menciptakan aku, yang telah menciptakan bumi yang aku duduk hari ini? Fir'aun yang kamu perintah hari ini, bumi yang kamu duduk ini, siapa yang cipta? Allah yang cipta, bukan kamu punya. Sebab tahap Fir'aun, dia mengatakan diri dia Tuhan. Bila dia mengatakan diri dia Tuhan, bila dia mengatakan diri dia Tuhan, apakah kamu yang ciptakan bumi? Apakah kamu yang menciptakan diri kamu sendiri? Kalau kamu Tuhan, kamu kan menciptakan diri kamu sendiri, ataupun kamu boleh ada begitu dengan tak ada mak, tak ada bapa? Tiba-tiba muncul Firaun, macam mana kamu muncul? Tak ada mak, tak ada bapa? Mustahil. Jadi bagaimana kamu boleh merasakan bahawa diri kamu sebagai Tuhan? Sebab tu dakwah Nabi Musa AS kepada Firaun yang telah mengaku bahawa diri dia ialah Tuhan. Maka dakwah dia, Allah lah yang memberi tiap-tiap sesuatu ciptaannya. Semuanya ciptaan adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah beri petunjuk kepada manusia. Firaun, kamu mengentar bijak mana-mana, bijak macam mana pun, akal itu yang beri kamu akal ialah Allah yang beri. Bukan akal itu kamu sendiri yang cipta.
Bukan kamu yang membuat ni, tetapi akal itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa AS memberitahu kepada Firaun, dakwah kepada dia untuk dia memikirkan tentang diri dia sendiri. Kamu fikir diri kamu sendiri, siapa yang buat? Kalau kamu kata kamu sebagai Tuhan, kemudian kamu lihatlah kepada bumi yang kamu perintahi. Siapakah yang menjadikan dia? Siapa yang mengadakan jalan-jalan? Siapakah yang menurunkan hujan daripada langit? Maka daripada air hujan itu, فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى, maka kami keluarkan dengan berpasang-pasangan daripada tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Jadi tumbuh-tumbuhan yang begitu banyak, segala buah-buahannya yang warna yang berbeza-beza, berbeza warna, begitulah juga dengan rasa dia yang tidak sama di antara satu sama lain. Di sinilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita disuruh banyak berfikir. Gunakan otak kita berfikir. Sebenarnya nak tambahkan keimanan ni ialah dengan fikir ini. Allah beri akal kepada kita. Jangan sampai akal tu, tak apalah, rehat dulu. Masa muda ni, gunakan akal untuk cari ekonomi dulu. Tak apalah, dah tua nanti baru aku fikir. Dah tua baru nak fikir. Rupa-rupanya bila tua nyanyuk pula rupanya. Akal tak boleh digunakan untuk berfikir. Jadi masa inilah gunakan akal untuk berfikir ketika mana sihat tadi. Fikirkan tentang kejadian Allah Subhanahu wa taala. Kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Makanlah daripadanya. Daripada tumbuh-tumbuhan yang Allah Taala tumbuhkan. Dan gembalakanlah binatang-binatang dan ternakan kamu. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memiliki akal fikiran. Jadi pada tanaman yang Allah Ta'ala ciptakan, pada binatang yang Allah Ta'ala ciptakan, an'amakum, binatang ternakan, sama ada lembu, sama ada unta, sama ada kambing yang kamu ternak tersebut, pada binatang-binatang itu sendiri ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah jadikan binatang yang lebih besar daripada kamu. Allah tundukkan dia hingga kamu boleh menunggang dia, merentasi padang pasir, kamu boleh merentasi dia. Dengan binatang yang besar tadi, kamu boleh tundukkan dia dengan membawa barang-barang kamu. Barang-barang kita. Hari ni kita isi dalam kereta, kereta tak menjeri. Kenapa engkau bebankan aku dengan bebanan yang berat? Habis-habis pun kalau terlampau berat sangat, tayar pecah. Tu dia. Binatang-binatang tadi Allah Ta'ala tundukkan kita. Dia ni mempunyai perasaan, tapi Allah Ta'ala tundukkan binatang tadi kepada kita sehingga kita boleh membawa barang-barang. Binatang daripada binatang tadi juga kamu tonggangi dia. Binatang itu juga kamu boleh perah susu dia untuk kamu minum. Bila dah sampai tempat kamu dah lapar dah, kamu boleh sembelih binatang tadi dan kamu makan binatang tersebut. Bila kamu dah kenyang binatang tersebut, rumah tak ada kulit dia, kamu boleh buat sebagai kemah. Jadi binatang ternakan ni Allah Subhanahu wa taala cipta dia dengan berbagai-bagai faedah dan manfaat yang ada pada binatang ternakan. Allah kata sesungguhnya pada demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebab tu kita disuruh berfikir, suruh kita tengok binatang-binatang tadi, ambil faedah apa manfaat daripada binatang ini yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang mana kita tengok, kita lahir, oh benda ni dah memang dah boleh kita tonggang, tapi kita tak tahu Allah Subhanahu wa taala yang maknanya Allah Taala yang menundukkan binatang tadi kepada manusia. Sedangkan binatang-binatang berapa banyak yang buas, yang mana manusia tak boleh gunakan pun. Manusia nak tangkap harimau, konon-konon nak guna untuk menunggang harimau. Belum sempat dia nak tunggang harimau, harimau ngap dia. Allah tidak tundukkan. Tetapi binatang-binatang yang besar, lebih daripada kita banyak yang Allah Ta'ala tundukkan binatang tersebut untuk manfaat bagi manusia. Maka gunakanlah akal untuk memikirkan tentang kejadian-kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari bumi lah kami telah ciptakan kamu. Daripada tanah, Allah Ta'ala sebut daripada tanahlah kami ciptakan kamu. Wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kami akan kembalikan setelah daripada mati manusia masuk semula kembali kepada tanah. Wa minha nukhrijukum, dan darinya lah kami akan keluarkan kamu pada hari kebangkitan. Daripada situlah Allah Ta'ala akan keluarkan taratun ukhra, pada kali yang lain. Pada kali yang lain Allah Ta'ala akan keluarkan daripada bumi itu dah juga manusia itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakazzaba wa aba.
dan sesungguhnya telah kami perlihatkan kepadanya, iaitu kepada Firaun, bukti-bukti mukjizat kami semuanya. Jadi mukjizat tadi ditunjukkan kepada Firaun, satu orang yang sangat degil, keras hati dia. Allah tunjukkan semua bentuk mukjizat, tetapi dia tidak fakadzaba, maka dia telah mendustakan dengan menuduh Nabi Musa AS sebagai seorang sihir, wa aba, dan dia menolak untuk beriman kepada Nabi Musa AS. Maknanya kadang-kadang mukjizat itu tidak memberi kesan kepada seseorang. Maknanya didatangkan mukjizat yang banyak, dia tengok. Kerana kita hari ni kita fikir kita jauh daripada Nabi, kita tak pernah tengok Nabi. Kita rasakan alangkah bagusnya kalau aku dapat tengok Nabi, aku dapat tengok mukjizat Nabi. Mungkin dah tentu iman aku akan kuat, kukuh iman aku. Tapi sedar tak pada zaman Nabi SAW, mereka yang lihat mukjizat Nabi, mereka yang lihat Nabi SAW, tapi mereka kufur dengan Allah. Ini hikmah Allah. Hikmah Allah, kadang-kadang Allah Ta'ala beri iman kepada seorang dengan dia tak melihat Nabi, tapi dia dengar dengan ayat-ayat Allah menambahkan keimanan kepada dia. Sedangkan Firaun dengan ada 9 mukjizat yang Nabi Musa AS datangkan, sampai akhir yang ke-9 sekali Allah Ta'ala tenggelam Firaun. Itu mukjizat yang terakhir dia lihat, sehingga membawa kepada kematian dia. Jadi manusia ni kadang-kadang ada faedah dia dengan mukjizat, tetapi kadang-kadang mukjizat itu sedikit pun tidak memberi kesan, tak beri manfaat pun. Satu orang kadang-kadang dia beritahu kepada kita, ubat ni sangat bagus, cubalah makan. Kamu ada sakit darah tinggi kamu akan rendah. Kamu ada kolesterol hampir jantung nak tersumbat habis dah, nak mati dah. Dia kata kalau kamu makan ni, kolesterol dia akan merendahkan kolesterol. Dia sebut segala kebaikan. Kita kata ini semua kelentung belaka. Sebab apa? Kita belum yakin lagi, sebab kita tak yakin. Maka kita kata ini semua kelentung belaka. Dia nak jual ubat saja, nak habiskan duit aku. Jadi kalau doktor dia beritahu kepada kita, kamu nak merawat penyakit kamu begini, kita kata doktor ni saya bukan percaya sangat. Sebab apa? Ada sakit. Jadi pada waktu tu saya ke hospital. Bila saya ke hospital, ada satu pesakit. Masa tu giliran dia jumpa dengan doktor. Lepas tu saya duduk kat kursi tepi. Jadi dia cakap dengan doktor ni betul ke doktor? Saya ni tak percaya tengok doktor ni. Saya pun tak terperanjat dia cakap macam tu. Astaghfirullahalazim. Dia datang pergi jumpa doktor, tapi dia tak percaya dengan doktor. Dia tanya dengan doktor dulu belajar mana? Nurse tu kata ni doktor hospital sini. Tak perlu tanya banyak-banyak pakcik, jangan tanya. Nak berubat tapi tak percaya pada doktor bagaimana penyakit dia nak baik. Itu yang kadang-kadang orang ambil ubat, orang campak je ke tepi. Buang saja ke tepi. Sebab apa? Dia dah tak percaya dengan doktor tu. Tak ada kepercayaan. Cuma dia nak dengar apa doktor nak cakap tentang diri dia. Itu saja. Tapi dari segi kepercayaan dia tak percaya. Bila kita tidak ada kepercayaan, maka akhirnya kita bawa diri kita dengan cara kita, dengan akal cara kita, akhirnya membawa kebinasaan pada diri kita sendiri. Nabi Musa AS beritahu kepada Firaun. Allah Ta'ala datang ke mukjizat yang begitu banyak. Bukti tentang kerasulan Nabi Musa AS. Tapi disebab kedegilan dia. Sebab sampai kepada satu tahap, dia telah menyatakan bahawa diri aku adalah Tuhan. 400 tahun dia tak pernah mendapat penyakit. Pening kepala pun tak pernah. Sakit perut pun tak pernah. Maknanya tak pernah kena apa-apa penyakit. Orang bila dah tua hari ni kadang-kadang seminggu sekali, seminggu 2 kali pening kepala. Ada orang sampai hari-hari makan Panadol. Dia terpaksa makan Panadol. Jadi kadang-kadang sakit seseorang itu bila dah tua bermacam-macam penyakit. Tapi Firaun 400 tahun tak pernah ada penyakit. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Firaun berkata, apakah kamu datang kepada kami agar kamu mengusir kami daripada negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa? Jadi tanggapan Firaun ini ialah Nabi Musa nak sihirkan dia, nak rebut kuasa, nak ambil kekuasaan. Inilah yang berlaku kepada semua para anbiya. Bila datang mengatakan bahawa aku adalah Rasul, mereka akan kata bahawa tidak lain, kamu ini hanyalah untuk mendapatkan nama, untuk menjadi ketua kepada kami. Mana nak ambil jawatan ketua supaya kamu boleh memerintah kepada kami. Inilah biasanya adat percakapan-percakapan kaum para anbiya tadi.
Kerana mereka menuduh Nabi itu sebenarnya hanyalah berdusta saja. Tetapi sebenarnya hakikatnya dia hanya nak menjadi ketua kepada kami. Samalah juga dengan Firaun. Inilah perkataan Firaun. Dan inilah di mana-mana saja apabila kita dakwah orang kafir di suatu perkampungan, apabila ada ahli kampung mengajak mereka kepada Allah, beginilah akan tanggapan mereka. Kerana iblis yang ada pada Firaun dulu tu, yang duduk dengan Firaun, yang dah jadi teman Firaun qarin dia, hari ini jugalah iblis itu jadi qarin kepada orang-orang kafir, orang yang kufur dengan Allah. Sebab tu lidah mereka sama. Sebab tu Al-Quran ni dia sesuai sepanjang zaman. Kerana tiap-tiap masa akan ada orang yang seperti Firaun ni. Sama ada Bashar ni, sama seperti Firaun. Bahkan lebih teruk lagi daripada Firaun. Dia bukan bunuh selang tahun, bahkan dia bunuh sepanjang masa. Tak kira hari yang diharamkan oleh Allah, dia tak kira dia bunuh rakyat dia. Jadi sifat seperti Firaun, seperti yang berlaku kepada Saddam. Tapi daripada kalangan orang yang mengaku Islam. Tapi mereka membunuh rakyat mereka. Mereka ini sama seperti Firaun. Jadi cara pemerintahan mereka, cara pemerintahan Firaun. Walaupun mereka menzahirkan diri mereka sebagai seorang Islam, tapi kezaliman dia menyamai dengan kezaliman yang dilakukan oleh Firaun. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. Maka sungguh kami pun akan mendatangkan kepada kamu dengan satu sihir tandingannya, iaitu sepertinya. Maka buatlah antara kami dan di antara kamu janji pertemuan yang kami tidak menyalahinya kami dan tidak pula kamu menyalahinya, iaitu diadakan pada suatu tempat yang datar, iaitu tempat yang sesuai untuk dibuat pertandingan sihir ini. Jadi bila Nabi Musa AS tunjukkan mukjizat kepada Firaun, bila tongkat dia dibaling menjadi ular, kemudian apabila dia meletakkan tangan kiri di bawah ketiak, diangkat bercahaya, kemudian dia terpadam dengan sendirinya. Jadi maka Firaun kata ini adalah satu sihir. Maka kita buat perjanjian suatu masa yang mana kita boleh kumpulkan orang ramai di suatu tempat untuk menyaksikan pertandingan ini. Qala, Nabi Musa AS berkata, mau'idukum yaumuz zinati wa in yuhsharanna subha. Janji pertemuan dengan kamu adalah pada hari raya, iaitu pada masa penduduk dia orang kata dia sedang bersolek, dia sedang, mana orang kata dia memakai pakaian yang baru, dari waktu yang dia sentiasa dalam keadaan kemas. Orang kata hari raya, kerana hari raya pagi-pagi lagi orang dah mandi, bersiap-siap memakai pakaian yang baru. Dan biasanya pada hari raya lah yang paling mudah sekali untuk mengumpulkan orang. Wa in yuhsharanna subha, dan hendaknya dikumpulkan untuk menyaksikan oleh manusia waktu duha. Di waktu duha inilah paling senang sekali untuk dikumpulkan. Sebab tu kita sembahyang hari raya kita di waktu duha tu kita sembahyang hari raya. Waktu itulah waktu yang paling mudah sekali untuk mengumpulkan manusia. Jadi Nabi Musa AS sebut dikumpulkan manusia semua pada hari itu, pada hari raya di waktu duha, pergi ke padang tengok pertandingan tersebut di antara Nabi Musa AS dengan tukang sihir. Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata. Maka pulanglah Fir'aun, lalu dia mengumpulkan tipu dayanya, iaitu dia kumpulkan tukang-tukang sihirnya. Kemudian dia datang ke tempat pertandingan tersebut, supaya semua orang boleh hadir dan melihat sendiri siapakah yang benar. Jadi Fir'aun apabila telah ditentukan pada hari raya, maka dia telah panggil semua tukang-tukang sihir yang handal-handal, dia panggil, yang hebat-hebat untuk berlawan dengan Nabi Musa AS. Dan Fir'aun telah mengatakan kepada tukang-tukang sihirnya, kalaulah sekiranya kamu dapat mengalahkan Musa, maka kamu akan diberi satu anugerah yang tinggi, yang mana kamu akan menjadi orang kanan aku. Qala lahu Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiban fa yushhitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Maka setelah sampai pada hari raya tersebut, bila sampai di padang untuk melakukan pertandingan di antara Nabi Musa dan tukang sihir. Jadi Nabi Musa AS bila berhadapan dengan tukang sihir, iaitu disebutkan bahawa ada 72 orang tukang sihir yang handal. Nabi Musa AS katakan kepada mereka, celakalah kamu, jangan kamu mengada-ngadakan terhadap Allah kedustaan. Jangan mengadakan terhadap Allah kedustaan, iaitu kamu mengaku bahawa yang kamu punyai adalah mukjizat, dan kamu dakwa bahawa aku ini melakukan sihir. Ingat, kalau kamu berdusta kepada Allah, jangan sekali-kali kamu berdusta terhadap Allah. Fa yashhitakum bi'adzab,
Kerana itu, iaitu kerana kamu mengada-ngadakan terhadap Allah ni, dia akan binasakan kamu dengan siksaan. Wa qad khaba man iftara, dan sungguhnya rugilah siapa yang mendustakan Allah, iaitu mengada-ngadakan terhadap Allah. Jadi yang dia punya sihir dia kata mukjizat, ataupun yang Nabi Musa AS dia kata adalah juga tukang sihir. Ini adalah mengada-ngadakan terhadap Allah. Jadi bila begitu, dakwah Nabi Musa AS walaupun sedikit, tapi kadang-kadang memberi kesan yang sangat mendalam. Ada orang kadang-kadang bila kita dakwah dia, dia ni satu orang yang degil. Kita tak nasihat dengan dia, kita nasihat tentang ibu bapa dia. Kita cakap engkau ni, bapa engkau mengadu, engkau buat begini. Kita cakap dia buat dia buat tak tahu. Kadang-kadang ada satu percakapan yang mana kita bercakap tentang Allah. Kadang-kadang bila kita cakap boleh menggentarkan, boleh menyedarkan orang tersebut. Sebab apa? Bila kita bercakap tentang Allah ni, tidak ada siapa pun yang boleh melawan kita. Sebab tu dalam tarbiyah kepada anak-anak, kita banyak menyebutkan Allah. Kan? Allah lah yang memberi rezeki, Allah yang memberi kesihatan, Allah yang memberi kekayaan, Allah beri kesenangan, Allah lah yang memberi kesusahan. Datang masalah kepada kita, datangnya daripada Allah. Allah lah yang menyelesaikannya. Sakit kita datang daripada Allah yang menyembuhkan Allah. Sebab tu bila kita banyak bergantung kita kepada Allah, sebenarnya dia akan melembutkan jiwa anak-anak. Dia bila kita menyebut tentang Allah ini, dia akan melembutkan hati manusia. Sebab tu bila Nabi Musa AS, bila dia sebut apa? Dia sebut, jangan kamu berdusta ke atas Allah. Maka kamu akan mendapat siksaan yang berat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kaitkan dengan Allah, memberi kesan kepada tukang sihir ni. Walaupun tukang sihir ni, dia tak dengar lagi dakwah Nabi Musa, hanya ini saja perkataan yang dia dengar daripada Nabi Musa AS, sudah cukup untuk memberi kesan kepada jiwa mereka. Fatanaza'u amrahum, maka para penyihir saling berbantahan tentang perkara mereka, iaitu Nabi Musa dan Harun, di antara mereka. Jadi tukang sihir ini jadi teragak-agak terkesan. Apa yang dicakap oleh Nabi Musa itu sangat terkesan pada diri mereka. Ada yang masih keras, dia ni pembohong je. Tapi ada tukang sihir yang terkesan dengan percakapan Nabi Musa. Kalau dia benar satu orang Rasul, bagaimana gitu? Jadi mereka bercakap di antara mereka. Wa asarrun najwa, dan mereka merahsiakan percakapan tentang Nabi Musa. Iaitu percakapan Nabi Musa telah menggoncangkan hati mereka. Walaupun sikit, tetapi menggoncangkan hati. Kadang-kadang kita cakap berjam-rejam kita cakap tentang Islam, kita cakap dakwah, cubalah sama seperti Zakir Naik sebut di para hadirin, seorang pun tak ada masuk Islam. Bila Zakir Naik buat, berpuluh-puluh orang pula masuk Islam. Kadang-kadang kesan percakapan tu dia berbeza. Kadang-kadang memberi kesan yang sangat kuat kepada hati manusia. Kadang-kadang kita pergi satu kuliah. Aku pergi kuliah tu tak ada apa, banyak gelak ketawa saja. Kadang-kadang tak memberi kesan apa-apa, tak mengubahkan amal kita, tak menambahkan amal kita. Tetapi kadang-kadang bila kita dengar kuliah daripada satu-satu Tok Guru tadi, dia memberi kesan kepada jiwa kita, yang menjadikan gementar hati kita, menjadikan kita menjadi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qalu in hadani la sihrani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrima wa yadhhaba bi tariqatikum al-musla. Mereka berkata, tukang sihir ni kata apa? Bahawasanya dua orang ini benar-benar tukang sihir. Mereka berdua ingin agar keduanya mengusir kamu daripada negeri kamu dengan sihirnya, dan kedua-duanya akan menghilangkan agama kamu yang utama, yang terbaik. Jadi mereka ni sepakat. Mereka kata sebenarnya terkesan juga dengan percakapan Nabi Musa, tapi tak nak menzahirkan. Mereka juga nak menolak juga apa yang sampai hati mereka. Kalau boleh mereka nak tolak, maka mereka katakan bahawa kedua-dua ini adalah merupakan tukang sihir, dan dia nak menghilangkan agama yang kamu anuti yang selama ini, yang lebih baik daripada segala-galanya. Maka fa'ajmi'u kaidakum thumma tusaffa wa qad aflaha al-yawma man ista'la. Lalu bergabunglah, berkumpullah tipu daya sihir kamu itu. Allah kata, kamu kumpulkanlah tipu daya kamu. Sihir-sihir ni kamu kumpulkan semuanya sekali. Thumma kemudian datangkanlah kamu saffan sebagai satu barisan. Jadi ramai, dengan jumlah yang begitu ramai. Jadi untuk melawan dengan mukjizat Nabi Musa AS. Wa qad aflaha al-yawma man ista'la, dan sungguh beruntung hari ini siapa yang menang. Jadi siapa yang menang, dialah yang akan beruntung. Kerana ini pertembungan di antara mukjizat, pertempungan di antara hidayat, petunjuk, dan pertempungan dengan kebatilan.
bila hak bertembung dengan kebatilan, siapa yang menang? Maka hak tu kalau menang, maka dah tentulah ramai yang akan menjadi pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk kepada kita. Allah masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang saleh.